Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini untuk membicarakan topik berkenaan dengan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang merupakan salah satu topik yang akan keluar dalam soalan bahagian sintaksis. Apa yang dimaksudkan dengan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang? Untuk mudah kita fahami, dalam binaan ayat, ayat terdiri daripada unsur subjek dan predikat. Kita imbas kembali dalam topik pola ayat. Terdapat 4 bentuk pola ayat. Dan keempat-empat pola ayat dimulai dengan frasa nama sebagai unsur yang akan menjadi subjek. Berbalik kepada ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Untuk memudahkan para penonton memahami ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang, ayat susunan biasa bermula dengan subjek, kemudian diikuti predikat. Subjek mesti frasa nama, predikat sama ada frasa nama, frasa kerja, adjektif ataupun sendi nama. Manakala, untuk ayat susunan songsang, strukturnya bermula dengan predikat, kemudian diikuti dengan subjek. Paling mudah kita nak faham, ayat susunan songsang, subjeknya berada di belakang. Untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang, saya biasanya akan menggunakan formula 1, 2, 3. 1. Merujuk kepada subjek. 2. Predikat. Manakala 3 ialah keterangan. Contoh ayat yang boleh saya kongsikan kepada anda semua supaya dapat memudahkan anda untuk memahami bagaimana kaedah untuk menggunakan formula ini ialah Abu menyiram pokok bunga itu pada setiap petang. Abu sebagai subjek kita tandakan dengan nombor 1. Menyiram pokok bunga itu sebagai predikat kita tandakan dengan nombor 2. Manakala pada setiap petang, kita tandakan dengan nombor 3. Jadi, dengan kaedah ini, anda boleh susun sama ada nak guna 2 tambah 1 tambah 3, 2 tambah 3 tambah 1, ataupun 3 tambah 1 tambah 2. Ikut kesesuaian anda. Contoh ayat songsang yang boleh kita bina daripada formula tadi ialah pada setiap petang, Abu menyiram pokok bunga itu. Contoh yang kedua, menyiram pokok bunga itu Abu pada setiap petang. Untuk ayat songsang, anda semua perlu berhati-hati kerana pastikan anda dapat mengenal pasti subjek dengan tepat. Kadang-kala, subjek dalam satu ayat itu menerima proses perluasan. Topik ini anda boleh rujuk dalam topik subjek predikat. Sekiranya anda tidak dapat mengenal pasti subjek dengan tepat, hal ini akan menyebabkan jawapan anda itu salah. Jadi pastikan anda perlu berhati-hati ketika mengenal pasti subjek dalam sesuatu ayat. Sebagai kesimpulan, dalam video pada kali ini, anda semua dapat mengenal pasti berkenaan dengan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Serta bagaimanakah cara untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.